kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat waktu ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang mendasari kami sebelum kami memasuki waktu-waktu doa kami. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti, bisa kami lakukan, dan juga bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga yang menerjemahkan, berkati juga kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. 弟兄姊妹们平安。 Tema yang diberikan bagi saya hari ini adalah doa yang membentuk hati untuk mengampuni. 今天晚上我们要分享的题目就是塑造一颗饶恕之心的祷告。 Semua orang pasti pernah merasa disakiti. 我们每个人几乎都曾经被伤害过， Mungkin disakiti oleh teman, 可能是被我们的朋友伤害， mungkin ada yang dikhianati oleh orang yang dipercaya, 可能也是被我们最信任的人所背叛， atau mungkin keluarga kita sendiri menyakiti kita. 或者是我们的家人伤害了我们。 Pertanyaannya adalah, 我们的问题就是， apakah kita bisa mengampuni orang yang melukai kita? 是否我们能够饶恕已经伤害我们的人呢？ Apakah kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? 是否我们能够饶恕已经伤害我们的人呢？ Ada yang berkata, saya sudah mencoba mengampuni, tapi hati saya masih sakit. 有的人说我已经饶恕了，但是我的心还仍然很痛。 Ada juga yang berkata, saya sudah mencoba mengampuni boksu, tapi saya tidak bisa, saya belum mampu. 有的人说我已经尝试饶恕了，但是我还做不到。 Hari ini firman Tuhan memberi kita satu kebenaran penting tentang pengampunan. 今天上帝的话语要给我们一个很重要的真理，关于饶恕， Efesus 4 ayat 32. 就是记载在以弗所书第4章第32节。 Ya, saya ajak kita baca bersama-sama. 我请大家一起来念。 1, 2, ya. Tetapi并要以 hendaklah 恩慈 kamu 相 ramah 待， seorang 存怜 terhadap 悯的 yang lain, 心，彼此 penuh 饶 kasih 恕， mesra 正 dan 如 saling 神在基 mengampuni. 督里饶恕了你们一样。 Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 神所爱的弟兄姊妹们， ini bukan sekedar perintah Tuhan. 这不仅仅是上帝的一个命令而已， Mengampuni bukan sekedar perintah Tuhan, 饶恕不仅仅是上帝的一个命令而已， tapi ini pekerjaan Tuhan. 但是这个是上帝的工作。 Kita bisa mengampuni 我们能够饶恕， karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita. 因为基督先饶恕了我们。 Mudah dibicarakan, 很容易说， tapi mungkin sulit dilakukan. 但是却很难的执行。 C.S. Lewis katakan seperti ini, Charles Wesley 他这样的说， everyone thinks forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. 他说，每个人都想这个饶恕是一个很美的一个想法，知道他们有一个人值得他们去饶恕。 Orang berpikir mengampuni itu sesuatu yang indah 人说，有人想这个饶恕是一个很美丽的事情， sampai ada seseorang yang harus diampuni. 知道他有一个人值得他饶恕的， Sampai ada seseorang yang menyakiti hati kita. 知道有一个人他已经伤害了我们， Baru kita tahu bahwa mengampuni itu sulit. 我们才知道饶恕是那么的困难。 Bagaimana mengampuni orang yang menyakiti saya? 我们如何饶恕一个人曾经伤害我们的人呢？ Bagaimana mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti saya? 我们如何饶恕一个人一而再再而三的伤害我们呢？ Nggak mudah, 不容易， itu nggak mudah. 真正的不容易。 Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 但是神所爱的弟兄姊妹们， mengampuni adalah syarat mutlak untuk kita berdoa. 但是饶恕是一个祷告一个那个绝对的一个条件。 Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 以赛亚书第59章第2到第2节说： Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. 耶和华的膀臂并非缩短不能拯救， Tuhan mampu menyelamatkan kita, Tuhan mampu menolong kita. 上帝他仍然能够拯救，能够帮助我们。 Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 他的耳朵并非发沉不能听见， Doamu di dalam tempat yang paling tersembunyi sekalipun
即便我们的祷告在最深的一个密处， doa yang di dalam hati sekalipun, 即便是在我们最心深处的祷告， firman Tuhan katakan Tuhan bisa dengar. 上帝的话语说，神必定垂听。 Tapi selanjutnya, 但是接下来， tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. 但你们的罪孽使你们与神隔绝了， Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 你们的罪恶使他掩面不听你们。 Ketika kita berdoa, 当我们祷告的时候， bukan Tuhan tidak mampu menolong kita. 并不是因为说上帝不能够帮助我们， Bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. 并不是上帝没有聆听我们的祷告。 Firman Tuhan katakan ketika kita masih berbuat dosa, 上帝的话语说，当我们还在犯罪中， ketika kita berbuat kesalahan, 当我们已经犯错的时候， itu menjadi penghalang Tuhan mendengar doa kita. 那就已经成为拦阻上帝聆听我们的祷告。 Karena itu sebelum kita berdoa kita perlu diampuni Tuhan. 因此，当我们还没有祷告的时候，我们必须要有上帝的饶恕。 Kita berdoa berkali-kali, 我们不断的祷告， tapi masih sampai saat ini belum dijawab Tuhan. 可能还有一些的祷告还没有被上帝应允， Jangan-jangan masih ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. 有可能我们有一些犯罪还没有在上帝的面前解决的。 Tangan Tuhan mampu menolong kita. 上帝的手仍然能够帮助我们每一个人， Telinga Tuhan selalu mendengar doa kita. 上帝的耳朵仍然是聆听我们的祷告， Tapi kita juga butuh pengampunan Tuhan. 但是我们也需要上帝的饶恕。 Setiap dosa yang diakui selalu diampuni. 我们每一个人承认我们自己的罪的，上帝必定饶恕我们。 Jadi kita butuh diampuni untuk dapat berdoa. 我们必须被饶恕，因此我们能够祷告。 Bukan hanya diampuni, 我们不是仅仅被饶恕而已， tapi kita juga butuh mengampuni. 我们也是要饶恕别人。 Markus 11 ayat 24 dan 25. 马可福音第11章第24到25节说： Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信得着，只要信是得着的，就必得着。 Firman Tuhan menjamin apa saja yang kita minta dan doakan, 上帝的话语应许我们，我们凡所祈求的， ketika kita percaya, 当我们相信我们得着， maka hal itu akan diberikan kepada kita. 他就会赐给我们。 Tapi ayat 25 katakan, 但是在第25节说， dan jika kamu berdiri untuk berdoa, 当你们站着祷告的时候， ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. 若想起有人得罪你们，就当饶恕他。 Firman Tuhan katakan sebelum berdoa, ampuni dulu orang lain. 圣经说，还没有祷告之前，我们必须要饶恕别人。 Tidak bisa berdoa dengan sakit hati. 我们不可以以一个带着一个伤痛的心来祷告。 Tidak bisa berdoa dengan dendam. 我们不可以以一个愤怒一个仇恨的心、记恨的心来祷告。 Doa kita berkuasa. 我们的祷告是有力量的， Tapi firman Tuhan katakan, 但是神的话语说， sebelum berdoa, 我们还没有祷告之前， selesaikan dulu. Selesaikan dulu, berikan dulu pengampunan. 我们必须要怜悯。 Jika kamu berdiri untuk berdoa, 如果你站着祷告的时候， ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. 若想起有人得罪你，就当饶恕他， Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. 好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。 Jadi saat ini sebelum kita memasuki waktu-waktu doa kita, 因此，在我们还没有进入祷告之前， Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati kita. 上帝邀请我们每个人来审查自己， Apakah ada dendam? 是否我们有憎恨， Apakah ada sakit hati? 是否有伤痛， Atau adakah kepahitan dalam hati kita? 或者在我们心里头有苦毒。 Kalau masih ada, 如果还有的话， kita harus melepaskannya terlebih dahulu. 我们必须把这一切放下。 Kita diampuni Tuhan, 我们被神饶恕 lalu kita mengampuni orang lain, 之后，我们必须要饶恕别人， maka doa kita akan menjadi doa yang berkuasa.
因此我们的祷告又成为一个有力量的祷告。 Dalam ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, 我们从今天的经节我们所学习的， ada 3 hal yang akan kita pelajari. 我们要学习的有3方面， Bagaimana doa yang membentuk hati untuk mengampuni. 就是一个祷告的心如何能够塑造一个饶恕的心。 Yang pertama, doa melembutkan hati yang keras. 第一，祷告能软化一个刚硬的心。 Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. 你们就是你们要以恩慈相待， Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. 你们要以恩慈相待。 Kata ramah dalam bahasa Yunaninya berarti lembut, baik hati, penuh kebaikan. 恩慈在希腊文就是温柔、 Lembut, baik hati, dan penuh 善 kebaikan. 良，还有充满善良。 Jadi ramah itu lembut. 因此，恩慈就是很温柔。 Sayangnya luka, kepahitan membuat hati kita menjadi keras. 但是很可惜，多少时候我们有苦毒，因此我们的心会变刚硬。 Ketika kita membenci seorang, 当我们恨一个人的时候， ketika kita disakiti seseorang, 当我们被一个人伤害的时候， kita mulai menjaga jarak. 我们开始保持距离， Kita mulai menutup hati kita. 我们开始了关闭我们自己的心， Kita mulai menyimpan kepahitan. 我们开始了隐藏我们的苦毒。 Tanpa sadar hati kita berubah menjadi keras dan dingin. 不知不觉，我们的心已经变成刚硬和冷淡。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 神所爱的弟兄姊妹们， hati yang keras tidak berubah karena waktu. 一个刚硬的心不是因为时间而改变。 Seringkali permasalahan kita anggap biar waktu yang menyelesaikan. 多少时候我们会感觉到，如果发生了事情，好让这个时间冲淡一切。 Tapi pengampunan bukan masalah waktu. 但是饶恕不仅仅是一个时间的问题， Karena pengampunan adalah masalah hati. 因为饶恕是关乎到心的问题。 Kamu bisa mengatakan melupakan? Kita bisa mengatakan kita melupakan masalahnya. 我们可以说，我们已经把这个事情忘了， Tapi apakah benar-benar melupakan? 但是是否我们是真正的忘了吗？ Apakah sudah mengampuni? 是否我们已经饶恕了吗？ Apakah ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, 是否我们看一个人，当他已经伤害了我们之后， tidak muncul pikiran-pikiran yang negatif? 是否在我们的脑海里没有一个不 Pikiran 好的思想？ mengampuni bukan masalah waktu. 是因此，饶恕不仅仅是一个时间的问题， Mengampuni masalah hati. 但是饶恕是关乎到心灵的问题。 Dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah hati. 只有上帝能够解决我们心灵的问题。 Yeskel 36 ayat 26. 以斯节第36章第26节， Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. 我也要赐给你们一颗新心， Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 将心灵放在你们的里面。 Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita 这个经文告诉我们说， bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada dalam diri kita. 上帝要赐给我们一颗新的心， Hati kita hanya bisa diubah oleh Tuhan. 我们的心只能上帝能够改变。 Hati yang keras hanya Tuhan yang bisa melembutkan. 一个刚硬的心，只有上帝才是能够软化。 Seseorang pernah mengatakan seperti ini. 有一个人他曾经这样的说， Next. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 我用印尼文来读。 Ini mustahil membenci seseorang yang kamu doakan. 你不可能会你永远不可能会憎恨一个你为他祷告的人。 Mustahil kamu bisa membenci orang yang selalu kamu doakan. 你不可能会憎恨一个你为他祷告的人。 Jadi ketika ada orang yang menyakiti kamu, 因此，当有一个人伤害你的时候， doakan dia. 你要为他祷告， Doakan dia. 为他祷告， Bukan sekali berdoa, 不仅仅是一次为他祷告， tapi doakan terus-menerus. 但是不断的为他祷告， Karena tidak mungkin kita akan membenci orang yang kita doakan. 因为我们不可能会为那个已经伤害我们的人祷告。
waktu kita mendoakannya, 当我们为他祷告的时候， mungkin pertama-tama kita akan katakan, Tuhan, Engkau tahu dia salah. 可能起初的时候我们会这样子祷告说：“上帝，你知道他已经犯错了。 Tapi kita terus berdoa, ”当我们继续的祷告的时候， berdoa lagi, 再继续祷告， maka mungkin isi doa kita akan berubah. 可能我们祷告的内容会更改。 Tuhan kasihanilah dia. 神啊，求你可怜他吧。 Dan suatu hari, 有一天， ketika hati kita diberikan Tuhan hati yang baru, 当上帝把新的心放在我们里面的时候， kita akan bisa mengatakan, Tuhan, saya mengampuni dia. 我们可以向上帝说：“神啊，我已经饶恕了他。 Itulah pekerjaan Tuhan di dalam hati kita. ”那就是上帝在我们心里头动工了。 Yang kedua, 第二， doa mengubah kepahitan menjadi belas kasihan. 祷告能使一个苦毒成为怜悯。 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. 你们要存怜悯的心，彼此饶恕。 Penuh kasih mesra artinya dalam bahasa Yunani, belas kasihan yang dalam dari hati. 在希腊文，蛮有怜悯的意思就是从心里发出的一个怜悯。 Secara alami manusia tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang melukai mereka. 人的本性其实他不可能能够饶恕那个已经伤害他的人。 Mengapa saya harus berbelas kasihan? 我为什么是怜悯呢？ Padahal saya sudah disakiti dan dilukai. 我岂不是已经被伤害了吗？ Biasanya yang muncul adalah kemarahan, 通常会发生的就是我们很愤怒， dendam, 我们很记仇， kepahitan. 还有苦毒。 Tetapi dalam doa Tuhan mulai mengubah cara kita melihat orang itu. 但是在祷告中，上帝开始来改变我们对别人的看法。 Di atas kayu salib, 在十字架上， di dalam penderitaan yang sangat berat, 在十字架上，上帝所承受的的苦 Tuhan 难， Yesus berdoa seperti ini. 上帝是这样的祷告： Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 神啊，求你赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 因为他们所做的，他们不晓得。 Ketika mereka mencambuk Tuhan Yesus, 当他们鞭打耶稣的时候， ketika mereka memasang mahkota duri, 当他们把荆棘放在上帝的头上的时 ketika 候， Tuhan Yesus merasa sangat menderita, 当主耶稣感觉到很疼痛、很受苦的时候， dia katakan, 他说 ampuni mereka, 赦免他们， sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 因为他们所做的，他们不晓得； Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 因为他们所做的，他们不晓得。 Yesus tidak melihat mereka hanya sebagai orang yang bersalah. 耶稣不仅仅看他们是一个犯错的人， Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang buta secara rohani. 但是耶稣看他们是一个在灵里上是盲目的人。 Ketika kita disakiti, 当我们被伤害的时候， miliki cara pandang dan kasih yang sama seperti Tuhan Yesus. 我们应当有一个看法，就是好像主耶稣。 Mungkin orang yang menyakiti kita itu juga orang yang terluka. 可能伤害我们的人，他们也是已经受伤了。 Mungkin orang yang menyakiti kita itu tidak mengerti apa yang dia lakukan. 可能伤害我们的那个人，他们也不晓得他们所做的是什么。 Walaupun memang kita sakit. 即便是我们痛， Mungkin juga orang yang menyakiti kita itu hidupnya penuh masalah. 可能伤害我们的那个人，他们的生活也有问题。 Ketika kita berdoa, 当我们祷告的时候， doa menolong kita memiliki mata yang melihat orang lain dengan kasih Tuhan. 我们的祷告会改变我们用神的看法去看待别人。 Bahwa orang yang menyakiti kita itu juga 可能那个伤害我们的人， sebenarnya perlu ditolong. 其实他也需要帮助， Sebenarnya perlu dikasihani. 他们也需要被怜悯。 Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 可能他们也不知道他们所做的是什么。 Yang ketiga, 第三， doa membentuk hati yang mau mengampuni. 祷告会使一个我们成为一个能够塑造一个饶恕的心。 Kalimat selanjutnya, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 就是我们要彼此相爱，正如神在基督里饶恕了我们一样。 Ini adalah dasar dari pengampunan Kristen. 这就是基督徒的信仰的那个基础。 Kita mengampuni bukan karena dia layak diampuni. 我们饶恕他，并不是因为他配得饶恕， Kita mengampuni orang lain 我们饶恕别人，
Bukan karena mungkin kita juga bersalah pada orang lain. 可能也是我们对别人也是有错。 Kita mengampuni orang lain karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. 我们饶恕别人，是因为神先饶恕了我们。 Ini kebenaran yang sudah sering kita dengar. 这个真理我们经常都会听到， Tapi apakah ini sudah kita praktekkan? 但是我们是否已经进行了吗？ Mungkin orang yang menyakiti kita tidak layak diampuni. 可能伤害我们的人，他们不配得得到饶恕。 Tapi bukankah kita juga tidak layak diampuni Tuhan? 但是我们岂不是也不能够不配得得到上帝的饶恕吗？ Roma 5 ayat 8. 罗马书第5章第8节说： Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita 唯有基督在我们还做罪人的时候， oleh karena Kristus telah mati untuk kita. 为我们死。 Kalimat terakhirnya sangat menarik. 最后一句很有趣， Ketika kita masih berdosa. 当我们还做罪人的时候， Bukan ketika kita melayani Dia. 不是当我们在服侍他的时候， Bukan ketika kita berbuat baik. 不是当我们正在行善的时候， Ketika kita masih berdosa. 当我们还罪人的时候， Ketika kita masih memberontak kepada Tuhan. 当我们还正在反抗耶稣的时候， Ketika kita tidak layak sama sekali untuk diampuni. 当我们不配得受到他的怜悯的时候， Tapi Tuhan mengampuni kita. 但是上帝仍然饶恕了我们。 Jadi jika Tuhan sudah mengampuni saya, 如果上帝已经饶恕了我们， maka saya juga harus mengampuni orang lain. 我也必须饶恕别人。 Saya akan menutup khotbah ini dengan kisah nyata. 我要有一个真实的故事来结束今天的讲道， Seorang wanita yang bernama Immaculée Ilibagiza. 就是一位女士，她名叫伊玛古雷伊巴吉萨。 Ya, namanya agak sulit ya. Ini orang Rwanda di Afrika. 这就是一位非洲的女人。 Jadi tahun 1994 ada perang saudara di Rwanda, Afrika. 在1994年，在非洲有一个征战， Ada suku Hutu, suku mayoritas, dan suku Tutsi, suku 那 minoritas. 就是一个少数民族，呼杜跟这个图西的民族，他们正在有那个征战。 Dalam 100 hari mereka berperang, 在100天他们征战期间， kurang lebih 1 juta orang tewas. 有大概100万的人死亡。 Mereka berperang tidak pakai pistol, 他们征战并没有用枪， hanya pakai cangkul, 只是用那个张钩 arit, peralatan bertani. 啊，就是用战钩， Ya. Hanya peralatan sehari-hari yang dipakai. 只是用日常用计罢了。 Kenapa? 为什么呢？ Karena tetangga membunuh tetangga. 因为他们邻居杀害邻居吧。 Nah, Immanuel Ilibagiza, 这位女士呢， ayahnya dan ibunya dibunuh oleh orang Hutu. 她的父母亲被这个虎毒族被杀害了， 2 saudara laki-lakinya juga dibunuh oleh orang Hutu. 他2个兄弟也是被虎毒族被杀害， Dan sebagian besar kerabatnya juga dibantai. 他大多数的红包也是被杀害。 Dia diselamatkan oleh seorang pendeta 他被一位牧师救了， yang bernama Murinsi, 就是名叫 Brinsi， lalu Murinsi dimasukkan ke dalam pastori yang sederhana. 把他藏起来，在一个把他藏在一个那个 Rumah pastori.牧师楼， Ya. Dia dimasukkan ke dalam rumah pastori sederhana. 他就把他藏在牧师楼。 Kemudian orang-orang Hutu sering datang ke gereja itu, ke pastori itu, 那虎毒族他们就会来找， untuk membunuh orang-orang Tutsi. 就是要杀害这个土司人。 Jadi dia harus bersembunyi di kamar mandi. 他必须要隐藏在一个那个卫生间， Kamar mandi kecil yang ukurannya hanya 1 kali 1,5 meter, kecil saja. 那个卫生间是很小，就是1.5米。 Selama 90 hari dia bersembunyi di kamar mandi. 他藏在这里大概有91天。 Setiap kali ada orang Hutu datang, dia bersembunyi di kamar mandi. 每次有虎毒族来找的时候，他就隐藏在这个卫生间。 Di dalam kamar mandi itu ya hidup dalam kebencian dan ketakutan. 在这个卫生间，他活在这个惧怕和恐惧当中。 Dalam hatinya dia mengatakan, aku ingin Tuhan menghukum mereka, aku ingin Tuhan membunuh mereka, aku ingin mereka mati. 在心里他说：“我想上帝惩罚他们，我巴不得想他们死掉。” Tapi dalam kamar mandi itu juga dia berdoa.
但是在那个卫生间，他也仍然祷告。 Doa yang sering kita ucapkan, 这就是我们经常祷告的， doa Bapa kami. 就是主祷文。 Sampai kepada kalimat, 到一个词的时候， ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 赦免我们，如同我们赦免着别人的罪； Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 赦免我们，如同我们赦免了人的罪。 Kita sering mengucapkan ini ya. 我们也通常这样的念。 Waktu dia mengucapkan ini rasanya hatinya bergetar. 当他念到这一句的时候，他的心灵感觉到很挣扎。 Bagaimana mungkin mengampuni orang yang membunuh ayah dan ibunya? 我如何能够饶恕已经杀害我父母的人呢？ Bagaimana mungkin mengampuni orang yang membunuh saudara-saudaranya? 我如何能够饶恕那个已经杀害我兄弟的人呢？ Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 求你赦免我们，如同我们赦免得罪我们的人。 Akhirnya perang itu selesai, 结果那个征战已经结束了， terjadi perdamaian, 他们和解了。 dan Immaculée bertemu dengan orang yang membunuh keluarganya. 这位女士，她就见到这个杀害她父母亲的那个双手， Dia bertemu di penjara. Bertemu di penjara. 她就在监牢里面遇到他。 Orang yang membunuh keluarganya itu gemetar. 那个杀害他父母亲的人颤抖了， Dia tahu dia sudah sangat menyakiti Immaculée. 他知道他已经杀害了这位女士， Tapi apa yang Immaculée katakan sangat luar biasa. 但是这位女士说了一个很了不起的话： Jika Yesus bisa mengampuni orang yang menyalibkannya, 如果主耶稣能够，主耶稣已经能够饶恕钉死他的人， aku juga harus bisa mengampuni. 我也是必须能够饶恕你。 Dia katakan aku mengampunimu. 他说：“我原谅你，饶恕了你。” Orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan 那个经历过上帝的饶恕的人， tidak akan sulit meneruskan pengampunan itu. 他也能够继续的饶恕他人。 Sebelum kita masuk ke dalam waktu-waktu doa kita, 我们还没有进入祷告之前， ada hal yang harus kita pastikan hari ini. 我们今天有一些东西我们必须要确定的。 Yang pertama, 第一， kita sudah diampuni. 我们已经被饶恕了， Sehingga tangan Tuhan itu akan menolong kita. 因此神的手必须要帮助我们， Sehingga telinga Tuhan itu mendengar setiap permohonan kita. 因此上帝的耳朵能够聆听我们的呼求， Kita harus sudah diampuni. 我们也是要饶恕人。 Yang kedua, 第二， kita juga harus mengampuni. 我们也是要饶恕别人， Supaya doa kita berkuasa. 以至于我们的祷告能够 Supaya 有 Tuhan 效。 menjawab doa kita. 因此，上帝能够回应我们的祷告， Kita juga harus mengampuni. 我们也必须饶恕别人。 Mungkin banyak yang menyakiti hati kita. 可能有很多人已经伤害了我们， Mungkin suami kita. 可能是我们的丈夫， Mungkin istri kita. 也可能是我们的妻子。 Hari ini firman Tuhan katakan, 但是上帝的话， ampuni mereka. 上帝的话说，赦免他们，饶恕他们， Karena kita sudah diampuni. 因为我们已经被饶恕了。 Kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengampunan Tuhan yang sempurna itu boleh ada dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Orang-orang yang menyakiti hati kami, mungkin mengampuni suami kami, mungkin mengampuni istri kami, mengampuni keluarga kami, mengampuni teman kami, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pengampunan yang sempurna yang sudah kami terima itu bisa kami teruskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami yang sudah diampuni Tuhan, kami tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam sakit hati, tidak hidup dalam dendam, tapi hidup dalam pengampunan yang daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan memasuki waktu-waktu doa kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan, telinga-Mu sangat tajam mendengar doa kami, dan tangan-Mu akan menolong kami ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.